Shalom kaum wanita yang dikasihi Tuhan. Bersyukur hari ini kita bisa sama-sama beribadah kembali. Semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Mari sama-sama kita mengambil waktu untuk bersaat teduh sebelum kita memulai ibadah kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih kalau Tuhan mengizinkan kami untuk terus beribadah kepadamu. Kami mau belajar untuk tetap setia. Kami juga mau belajar kebenaran firman-Mu. Kami mau sama-sama semakin taat kepada apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesehatan dan pemeliharaan Tuhan yang kami rasakan sampai hari ini. Kami menyerahkan Tuhan ibadah kaum wanita sore hari ini ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan yang berkuasa atas ibadah kami dan Tuhan yang beracara dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Ya, shalom kaum wanita. Bersyukur kalau hari ini Tuhan izinkan kita untuk sama-sama memuji Tuhan. Dan sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita sama-sama mau menaikkan pujian karya terbesar.
nilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau ku kagumi, Yesus engkau ku kagumi. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, Shalom kaum wanita. 姐妹们平安， Apa kabar kita semua? 今天我们怎么样？好吗？ Ya, saya berharap dan berdoa kita semua tetap sehat dan dalam kondisi yang baik. 我希望我们每个人都在最好的状况。 Ya, bersyukur hari ini kita bisa beribadah dan sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. 感谢神，我们今天还有机会来参加姐妹会。接下来我们要听神的话语。 Namun sebelumnya kita bersatu hati untuk berdoa. 我们之前先来做一个静心祷告。 Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan boleh menolong kami untuk beribadah pada hari ini. Kiranya Tuhan boleh memampukan kami belajar sesuatu dari firman-Mu. Tuhan berbicara kepada kami dengan bahasa yang sederhana melalui kedua hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati ibadah kami. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin. Amin。 Ya, kaum wanita, saya kasih tema atau kasih judul yaitu warisan penting orang tua kepada anaknya. 今天我们的讲题很特别，就是什么是父母可以传给孩子的遗产。 Ya, kaum wanita, saya percaya setiap orang tua di dunia ini tentu senang kalau sanggup memberikan warisan kepada anak-anaknya. 当然，属世的父母非常高兴、高傲，可以把遗产留给他的下一代。 Dan pada umumnya setiap orang tua di Indonesia, karena kita tinggal di Indonesia, 普遍来说，印尼的父母，因为我们居住在印尼国家， ya mereka senang dan bangga kalau bisa meninggalkan warisan harta kepada anak-anaknya. 他们非常高兴，也非常的有一些的骄傲感，因为可以把遗产留给孩子们。 Ya, entah itu dalam bentuk uang tunai, 也许是现款， uang deposito di bank, 可能是银行的存款， emas, rumah, mobil, 可能是金啊、房子啊、汽车， dan lain sebagainya. 可能还有其他的。 Maka dari itu banyak orang tua di Indonesia sangat bekerja keras, gitu ya. 所以，我们居住在印尼国家的父母们要非常努力的工作， Ya kalau bahasanya membanting tulang, yang bekerja keras sampai membanting tulang. 就是非常非常的要殷勤的工作。 Demi mewujudkan hal ini, yaitu apa? Memberikan warisan kepada keturunannya. 希望他们可以有所积蓄，留给下一代。 Ya. Dan Alkitab sendiri juga mengatakan di Amsal 13 ayat ke-22, 在箴言书里13章22节也告诉我们， ya Amsal 13 ayat 22 berkata bahwa orang yang baik meninggalkan warisan baik bagi anak cucunya. 这里善人给子孙遗留产业。 Ya, Amsal 13 ayat 22 ini merupakan Amsal yang ditulis oleh Raja Salomo. 箴言是由所罗门王所写的。 Ya, Raja Salomo adalah seseorang yang sangat berhikmat. 所罗门王是一个非常有智慧的一个君王， Selain berhikmat, dia juga kaya raya. 除了有智慧，他也是富甲万国。 Yang warisannya begitu dinikmati oleh anak cucunya atau keturunannya. 他所留下来的遗产可以给他的子孙们几代都吃不完。 Ya, kaum wanita, Raja Salomo mengatakan bahwa orang tua harus mempersiapkan warisan untuk anak-anak dan keturunannya. 所罗门告诉我们，成为父母，我们一定有把一些遗留给孩子的， Sebagai suatu perbuatan yang baik. 就是我们的好行为。 Dan hal ini sudah banyak dilakukan oleh orang-orang tua Kristen dan kita tahu itu ya. 这像是基督徒的父母常常已经做到了，我们晓得这件事。 Dan mungkin itu kaum wanita juga demikian. 我们当中的姐妹一定也是这样做。 Ya, namun banyak orang tua Kristen belum tahu atau tidak menyadari bahwa orang Kristen juga harus meninggalkan warisan yang lain. 但是很多基督徒的父母不晓得，除了留下属世的遗产，还要留下其他的可以传给孩子的。 Meninggalkan warisan yang ada di dunia ini itu baik buat keturunan ya.
留下属世的遗产给孩子们是好事。 Tapi kita sebagai orang percaya yang percaya kepada Kristus harus sadar satu hal. 但是成为信靠主的人，我们要晓得一件事， Bahwa kita juga harus meninggalkan warisan yang lain. Apa itu? 我们要留下其他的，那是什么呢？ Ya, selain warisan yang bersifat jasmani, 除了属世的遗产， yang penting adalah meninggalkan warisan rohani. 最重要的是留下属灵的遗产。 Ya, apa itu kawan? 那是什么呢？ Ya, di dalam 2 Timotius dikatakan Rasul Paulus secara terang-terangan mengungkapkan kesannya atas keluarga besar Timotius. 在提摩太后书里，我们可以看到， Ya, yang dimulai dari neneknya yang bernama Lois, 在罗伊的手中就是他奶奶， ya, kemudian kepada ibunya yang bernama Eunike, 还有就是尤尼基他的母亲。 dan keluarga besar Timotius ini menjadi contoh yang baik bagi semua keluarga Kristen. 这提摩太的家族成为一个对我们基督徒的家庭是一个很好的榜样， Yaitu di mana dalam 3 generasi, yaitu nenek, ibu, dan cucu. 就是从3个承系的祖辈、父母还有孩子， Ya, 3 generasi keturunan ada warisan-warisan rohani yang dapat diberikan. 他们从祖母开始到母亲，这孩子都有留下最好的遗产。 Ya, kalau kita nanti baca di dalam 2 Timotius, neneknya itu bernama Lois. 我们可以从圣经里面读到，他的奶奶名叫罗伊， Ya, Lois punya anak namanya Eunike, 他有一个女儿名叫尤尼基， dan Eunike punya anak namanya Timotius, anak rohaninya Rasul Paulus. 就是保罗属灵的儿子，也是尤尼基的孩子，叫做提摩太。 Jadi di sini kita bisa melihat nenek, mama, dan cucu. 我们可以看到从祖母、母亲，还有就是孙子。 Ya, firman Tuhan dalam 2 Timotius 1 ayat 3 sampai 6 berkata demikian. 在提摩太前书 Saya bacakan dengan bahasa Indonesia saja ya. 由印尼文来，我们听印尼文。 Ya, 2 Timotius 1 ayat 3 sampai 6. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangmu. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Ya, kaum wanita, dalam firman Tuhan ini, yaitu pujian Rasul Paulus kepada keluarga besar Timotius. 在今天我们读到的经文，就是保罗以称赞这个罗伊的家族。 Ya, Rasul Paulus menunjukkan daftar warisan rohani yang telah diteruskan. 这里保罗告诉我们，罗伊以什么遗产留给他的下一代呢？ Oleh generasi pertama sampai ke generasi ketiga. 由第一代一直到第三代。 Ya, berikut ini adalah 3 warisan rohani yang setiap orang tua harus tinggalkan bagi anak cucunya. 这里有3种遗产是最好是父母可以留给下一代的。 Ya, apalagi kita sebagai orang percaya ya sama Tuhan. 特别是我们相信主的人。 Yang pertama yaitu iman. 第一就是信心。 Ya, Rasul Paulus memuji iman dari Timotius yang didapat dari nenek dan ibunya. 保罗称赞提摩太的信心是由他的祖母以及母亲所传递下来的。 Ya, ibu dari Timotius adalah seorang wanita Yahudi, 提摩太的母亲是个犹太女人， sedangkan ayahnya seorang Yunani. 她的父亲是希腊人。 Ya, Alkitab tidak menyinggung tentang ayah dari Timotius. 圣经里没有提到提摩太的父亲， Sehingga para penafsir atau para ahli Alkitab menduga bahwa ayahnya bukanlah seorang yang percaya. 所以圣经学家们觉得提摩太的父亲不是信主的人。 Ya, walaupun demikian, kaum wanita, Timotius memiliki iman kepada Yesus Kristus. 但是我们晓得提摩太对主的信心， Karena didikan dari nenek dan ibunya. 因为由他的祖母以及他母亲一直教导下来的。 Iya, Timotius punya iman kepada Tuhan Yesus karena didikan dari nenek dan ibunya.
提摩太对主有信心，是由他的母亲、他的祖母以及他母亲所教导下来 Ya, 的。 dalam kasus kehidupan keluarga Timotius ini, 在提摩太的生平， kita bisa melihat bagaimana peranan seorang ibu dan seorang nenek terhadap cucunya atau seorang anak gitu ya. 我们可以看到他的祖辈就是祖母以及母亲所扮演的角色。 Ya, sebagai wanita-wanita Yahudi, Louis dan Eunike, 成为犹太的妇人，无论是他的祖母罗伊或者他母亲尤尼基， ya mereka menjalankan peran mereka dengan sangat baik, 他们扮演了很好的角色，对的 yaitu 角 dengan 色， mengajarkan iman kepada Timotius. 就是把信心教导给他的孩子、孙子， Ya, sebagaimana orang tua Yahudi pada waktu itu. 就好像以前犹太人的习俗。 Ya, kaum wanita, inilah warisan pertama yang orang tua harus berikan kepada anak-anaknya. 所以这就是第一个父母可以传给孩子的，就是信心， Yaitu iman kepada Yesus Kristus. 就是对主有信心。 Warisan ini tidak bisa dicuri oleh orang lain dan bersifat kekal. 这个遗产是不能从谁手中夺走的，甚至它的性质是永恒的。 Ya, sebagaimana Tuhan Yesus berkata bahwa harta duniawi bisa dirusak oleh ngengat, 就好像圣经告诉我们的，世界的财宝可以被虫咬， ya, oleh ngengat dan karat begitu ya. 可以朽坏， Tetapi harta surgawi tidak bisa dirusak olehnya. 但是天国的财宝谁都不能夺去， Bahkan dikatakan pencuri pun tidak bisa mencurinya. 甚至贼都不能把它挖走。 Ya, itu tertulis di dalam Matius 6 ayat 19 sampai 20. 这里在马太福音有记载。 Ya, yang kedua, kaum wanita, 第二点 yaitu adalah iman yang tulus ikhlas. 就是真诚的信心。 Ya, warisan kedua yang harus setiap orang tua berikan kepada anaknya adalah bukan sekedar iman ya, bukan sekedar iman. 所以要传给孩子们的不单单仅仅是信心而已， Ya, tetapi iman yang tulus ikhlas. 但是是诚心诚意的信心。 Dikatakan di dalam 2 Timotius ayat 1 sampai yang 2 Timotius 1 ayat 3 sampai yang ke-6. 这里刚才我们读到的圣经节告诉我们 Di 了， situ Rasul Paulus berkata kepada Timotius 保罗告诉提摩太， untuk tidak hanya memiliki iman saja, tetapi memiliki iman yang tulus ikhlas. 不单单要有信心，但是要有诚心的信心。 Ya, itulah yang Rasul Paulus pesankan. 这是使徒保罗托付给我们的， Sehingga dapat dilihat bahwa ternyata ada iman yang tulus dan ada iman yang tidak tulus gitu 原 ya. 来从这里我们可以分别到有真诚的信心，有的是假的信心。 Ibrani 10 ayat 22 berkata, 希伯来书这里告诉我们， karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. 所以我们要 Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. 在希伯来书第4章22节，并我们心中天良的亏欠已经洒去，身体用清水洗净了，就当存着诚心和充足的信心来到神面 Ya, 前。 jadi kaum wanita penulis kitab Ibrani ini menganjurkan pembacanya untuk memiliki iman yang tulus ikhlas. 所以这个希伯来书的作者要教导我们要有一个清新的信心。 Ya, karena dengan demikian kita bisa menghadap Tuhan dan kita selalu bisa dimurnikan setiap hari. 这样我们就能够来到神的面前，每天被神所洁净。 Ya, kaum wanita, iman yang tulus adalah iman yang bersih dari yang jahat. 清洁的信心是什么呢？就是没有污染的， Ya, 清洁的。 sehingga membuat seluruh tingkah laku kita juga berubah. 这个清洁的信心能够让我们的所有的行为都改变。 Ya, dan ini merupakan warisan yang tidak ternilai dan yang dapat diberikan oleh orang tua kepada keturunan. 这是父母可以留给后辈的无价之宝。 Khususnya kita bisa melihat bagaimana peranan kaum wanita yang luar biasa di sini. 在这里，我们看到妇女们的这个角色是非常重要的。 Iya, karena kebanyakan biasanya anak-anak atau cucu itu juga dekat kepada mamah dan atau nenek begitu ya.
我们可以看到，大多数的孩子们比较倾向亲近母亲或者是祖母。 Ya, karena saya juga teringat bahwa saya Kristen dari lahir, saya Kristen dari kecil karena nenek saya sudah orang percaya dan mama saya juga orang percaya. 我自己的见证就是，我能够成为相信主的人，是因为有我的祖母，然后有我的母亲也是基督徒。 Dan bersyukur kalau hari ini bisa terus melayani Tuhan dan beriman teguh kepada Yesus. 感谢神，直到今天我满满的信心来侍奉他、仰望他。 Yang ketiga, kaum wanita, 姐妹们，第三点 yaitu kasih karunia Allah. 就是从神来的爱。 2 Timotius 1 ayat 6 berkata, karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. 所以在提摩太前书第12章这里也第4章12节也同样告诉我们。 Di sini Rasul Paulus mengingatkan Timotius bahwa ia telah didoakan oleh Rasul Paulus. 这里保罗告诉提摩太，他已经为他做代祷的工作了， Untuk memiliki kasih karunia Allah. 就是希望可以拥有从神而来的爱。 Di mana ia pernah mendapat penumpangan tangan dari Rasul Paulus didoain gitu ya. 因为使徒保罗曾经按手在提摩太的头上为他代祷。 Nah, kaum wanita yang dimaksud dengan kasih karunia Allah 姐妹们，什么叫做从神而来的爱呢？ adalah suatu berkat anugerah dari Tuhan dalam bentuk karunia-karunia rohani. 就是从神而来赐给我们的恩赐， Atau yang biasa juga disebut karunia Roh Kudus. 就是圣灵的果子。 Dari sekian banyak karunia rohani, 在这么多圣灵的作为， ya, Timotius mendapat karunia mengajar firman Tuhan 提摩太得到的恩赐就是能够传达信息， dari nenek dan ibunya ya. 就是首先从他祖母以及他母亲那里传 Sehingga, 下来， sehingga Rasul Paulus mengingatkan Timotius 以至于保罗告诉提摩太， untuk menggunakan karunia tersebut untuk menolong orang lain. 能够使用他得到的恩赐来帮助其他的人。 Manakala ia menjadi gembala bagi jemaat di Efesus. 以至于他可以成为一部所教会的领导者。 Iya, karena suatu saat, suatu waktu Timotius juga menjadi gembala di Efesus. 有个时候，提摩太也在一部所的教会成为牧子。 Ya, kaum wanita di sini tercermin bahwa karunia rohani bisa diwariskan kepada anak cucu kita ternyata ya. 从这里我们看到属灵的遗产，原来可以传给下一代。 Ya, dan ini dibuktikan oleh Timotius. 这里我们可以从提摩太身上可以见证到， Yaitu Timotius mendapat warisan karunia rohani bukan hanya dari nenek dan ibunya saja, 他得到属灵的恩赐，不单单从祖母、母亲那里， tetapi juga dari Rasul Paulus yang menjadi bapak rohaninya. 也是从保罗，就是他的属灵父亲。 Ya, kaum wanita, setiap orang tua berkewajiban memikirkan kebutuhan anak-anaknya. 当然，成为父母，我们应该很仔细的晓得孩子们要什么， Yaitu dengan menyediakan warisan ya bersifat jasmani begitu 可 ya. 能可以为孩子们留下属世的遗产。 Tetapi yang tidak boleh kita lupakan adalah warisan rohani juga. 但是不可以忘记的，我们同样要把这属灵的遗产传下来。 Ya, kaum wanita, di antara benda-benda jasmani yang bisa kita wariskan kepada keturunan, 姐妹们，在这么多属世的遗产，我们可以留给孩子们的。 ya, yang ingat yang paling berharga bukanlah terletak pada benda-benda jasmani itu, 最有价值的不是这些有价值的东西、昂贵的东西， melainkan pada hal-hal rohani 而是在属灵方面的， yang kaum wanita bisa wariskan kepada keturunan. 使姐妹们可以传承给下一代的。 Ya, Timotius sudah mendapatkan 3 warisan utama dari neneknya. 提摩太从他的祖母、母亲那里得到了3件非常昂贵的属灵遗 Ya, 产， bukan dari neneknya saja tapi dari ibunya juga. 同样从他母亲那里也传下了给他。 Sehingga Timotius memiliki kemampuan untuk menjadi seorang yang percaya kepada Tuhan. 以至于提摩太从小就已经成为一个相信主的人。 Bahkan berkat imannya yang kuat, 不单这样，借着他坚固的信心， dikatakan bahwa Rasul Paulus menunjuknya menjadi gembala di gereja Efesus. 使徒保罗指定他成为一部所教会的牧子。 Walaupun dia masih muda.
纵然他当时还非常的年轻， Ya, itu ditulis dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-12 gitu ya. 在提摩太前书第4章12节，这里告诉我们， Jadi kaum wanita melihat betapa pentingnya ketiga warisan ini. Yang 所 kita- 以姐妹们，我们看到这传下来3个遗产是非常重要的， Nah, ingat, ya ini iman, 就是第一信心， iman yang tulus ikhlas, 清洁的信心， dan kasih karunia Allah. 就是神的恩典。 Ya, maka setiap orang tua, terlebih khusus kaum wanita di tempat ini ya, 特别在我们这个教会的所有的姐妹们， mungkin ada yang sudah jadi nenek, ada yang sudah jadi ibu begitu ya, 也许有的已经是祖母级了，有的还是母亲级， atau tante atau apapun lah gitu ya, 也许是姑姑姨姨们， harus mulai memikirkan bagaimana caranya bisa mewariskan ketiga hal ini. 我们应该设法的把这3样的遗产传给属灵遗产，传给下一代， kepada anak cucu. 就是给下一代我们所爱的下一代。 Ya, bersyukur kalau kita bisa menggumulkan atau mendengarkan firman Tuhan hari ini. 感谢神，我们今天有机会听到神的教导。 Karena ingat, harta di dunia ini bisa hilang, bisa dicuri orang. 我们记得属世的财宝可能会一瞬间不见了，或者被偷掉了， Tetapi iman kita bersifat kekal. 但是我们的信心是永存的， Dan itulah yang perlu kita wariskan kepada keturunan-keturunan kita. 这是我们应该一定要把它传给下一 Ya, 代。 terlebih khusus kita bisa belajar dari kedua hamba Tuhan ini, yaitu Lois dan Yunike, nenek dan ibu dari Timotius. 特别我们可以从圣经里学习到2个非常棒的夫人，就是尤尼基以及她母亲罗伊。 Dan saya percaya kaum wanita di tempat ini juga bisa demikian. 我相信姐妹们都能做到这一点， Membawa keturunan kita percaya kepada Yesus Kristus. 就是把我们的下一代一代一代的把他们带到主面前，认识主耶稣。 Tuhan Yesus memberkati kita semua. 耶稣祝福我们所有的姐妹们。 Mari kita bersatu dalam doa. 让我们一起来做一个结束祷告。 Tuhan, kami bersyukur 主，我们感谢你， untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar dan renungkan. 让我们可以听到你的真理，你的圣经节。 Kami sangat bersyukur Tuhan kalau Tuhan ingatkan kami kembali. 我们感谢神，你再次的提醒我们， Kalau bukan hanya harta dunia yang harus kami wariskan kepada anak-anak kami, 原来不单单只要把世界的遗产传给下一代， tapi lebih daripada itu adalah iman yang percaya kepada Yesus. 但是比这更重要的就是对主的信心。 Terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami kembali yang mungkin kami sudah lupa akan hal ini. 感谢神，你再次提醒，也许我们已经忘记了有这样的信息。 Kami rindu Tuhan, kehidupan kami dan keturunan-keturunan kami tetap beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus. 我们渴慕我们的下一代同样有坚持不移的心，仰赖你，信靠你。 Dan itulah kerinduan kami sebagai orang tua bahwa keluarga kami semua diselamatkan. 这就是我们成为基督徒的父母，我们的渴慕，我们下一代都是信神的。 Terima kasih Tuhan Yesus. 主啊，感谢你， Kami berdoa untuk semua kaum wanita di Gereja Kristen Kalam Kudus Siantar 再次为着我们现大圣道堂所有的姐妹们， dalam kondisi yang baik, kondisi yang sehat dan terus dipelihara oleh Tuhan. 无论在什么状况之下，都在神的保守看顾之下。 Kalau ada yang mengalami kelemahan tubuh, kiranya jamahan Tuhan, biru darah Yesus boleh menyembuhkan dan menguatkan. 也许我们当中有疾病的，有一些不舒服的，我们恳求神的宝血，主耶稣的宝血可以医治我们。 Dan di waktu kami bisa mengajarkan kepada keturunan kami iman yang benar. 当我们有时机的时候，可以把清洁的信心传给下一代。 Terima kasih Tuhan Yesus. 感谢神， Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama-Mu. 我们奉主的名祈求祷告， Amin. 阿门。 Tuhan Yesus memberkati kita semua. 主耶稣祝福我们每一位姐妹们。 Amen.